Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 September 2023 bersama saya Pia Nadia. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi hari ini dibebaskan tanpa dilepaskan pembebasan untuk 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Colin Lawrence Sequeira membenarkan DNAA yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. DNAA membuka kemungkinan Zahid boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pihak pendakwa ingin menyemak semula perkara itu. Peguam Zahid Hisham Tepok Tep bagaimanapun memohon pembebasan penuh. Sebelum itu, pada prosiding pagi tadi, Muhammad Dusuki yang juga adalah Ketua Bahagian Rayuan dan Perbicaraan AGC menggariskan 11 alasan bagi menyokong permohonan agar Timbalan Perdana Menteri itu dilepas tanpa dibebaskan DNAA bagi semua 47 pertuduhan. Sementara itu, ketika ditemui media di perkarangan mahkamah, Zahid melahirkan rasa syukur setelah hakim membuat keputusan tersebut. Maka atas kesyukuran itu saya ucapkan terima kasih kepada barisan peguam saya dan tentunya peguam saya ini telah menjalankan kerja-kerja yang cukup profesional dan tentunya saya terhutang budi kepada semua mereka. Dalam pada itu, Zahid menjelaskan dia tidak dibebaskan kerana berdasarkan dua asas yang dimaklumkan oleh hakim. Saya telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim untuk dilepaskan. Namun, ianya tidak dibebaskan kerana Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI belum memuktamadkan siasatan terhadap buku yang ditulis oleh bekas Hakim Negara, bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Dan yang keduanya, apabila pengemukaan representasi oleh peguam-peguam saya juga belum dimuktamadkan sepenuhnya. Zahid akan menfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang hanya melepaskan tanpa membebaskannya daripada semua 47 pertuduhan. Peguam Hisham Tepok Tep yang mewakili Ahmad Zahid ketika ditemui pemberita di luar mahkamah selepas prosiding di Mahkamah Tinggi di sini berkata pihaknya akan menfailkan rayuan itu esok. Keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Ahmad Zahid Hamidi hari ini diyakini membantu mengukuhkan kembali UMNO. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Ahmad Maslan berkata demikian mengulas Zahid dilepas tanpa dibebaskan daripada semua 47 tuduhan. Kata Ahmad Maslan, keputusan mahkamah itu membersihkan imej Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO dan parti itu daripada pelbagai tuduhan dan dakwaan yang dilemparkan oleh pihak yang menentang parti. Dalam pada itu, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata keputusan hari ini adalah bukti bahawa Zahid adalah mangsa penindasan politik. Dalam satu kenyataan, Ashraf mendakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan bekas partinya bersatu melakukan pertuduhan yang dikenakan ke atas Zahid pada 2018. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi berkata lebih malang lagi, kes pendakwaan politik itu tetap diteruskan selepas Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri. Dengan keputusan itu, Ashraf Wajdi berkata ia semakin jelas kerakusan kepimpinan Dr. Mahathir dan Parti Bersatu yang sanggup menganiayai pemimpin-pemimpin UMNO termasuklah presidennya. Dalam pada itu, Ahli Majlis Pimpinan Tinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan mendakwa kredibiliti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga seorang reformis telah hilang musnah. Ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membebaskan tanpa melepaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan yang membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Kata Wan Saiful dalam satu kenyataan, Anwar akan terus membersihkan imej semua yang bersongkokol dengannya dan terus mencemarkan imej mereka yang menentangnya.
Pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin atas 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi partinya itu. Bagaimanapun, 3 lagi pertuduhan dihadapi bekas Perdana Menteri itu di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 masih kekal. Bagaimanapun, pada hari yang sama, Jabatan Peguam Negara AGC telah memfahamkan notis rayuan berhubung keputusan berkenaan. Zahid pula hari ini dilepaskan setelah mahkamah membenarkan DNA yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Mengulas lanjut, Wan Saiful berkata, walaupun menghormati keputusan mahkamah, yang lebih penting ialah perkembangan ini adalah cerminan kredibiliti Anwar. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Bekas Presiden Majlis Peguam Ambiga Srinivasan telah membidas kerajaan selepas Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan berhubung kes rasuahnya. Dia berkata kerajaan berhutang penjelasan kepada orang ramai. Katanya pembaziran dana awam dalam membuktikan kes prima facie dan sia-sia semua kerja keras anggota Jabatan Peguam Negara. Ambiga juga berharap tiada lagi ahli politik kerajaan perpaduan sekali lagi mengatakan mereka anti rasuah. Sementara itu, penganalisis politik Wong Jin Huat ketika dihubungi Kini TV berpendapat Pakatan Harapan telah kehilangan asas moral dalam perjuangan melawan rasuah berikutan keputusan kes ini. Bersalah atau tidak seharusnya ditentukan oleh mahkamah selepas pembicaraan, bukan ditentukan oleh pendakwa raya yang merupakan lantikan politik dan berfungsi di bawah pengaruh Perdana Menteri untuk menentukan sama ada mereka perlu didakwa atau tidak. Itu menjadi masalah besar. Jadi apa yang kita lihat secara keseluruhan, impak pelepasan Ahmad Zahid hari ini ialah kerajaan perpaduan ataupun lebih tepatnya Pakatan Harapan telah kehilangan asas moral untuk berjuang atas reformasi anti rasuah. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han Maidin Piche menjelaskan pihaknya telah selesai mengambil keterangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada hari ini. Jelasnya, Abdul Hadi hanya menjawab 5 daripada 24 soalan yang dikemukakan dan selebihnya akan dijawab di mahkamah. So ada 24 soalan yang kita kemukakan. Tan Sri Hadi yang menjawab 5 daripada soalan tersebut. Baki soalan itu 19 lagi akan dijawab di mahkamah. Dia disiasat bawah Akta Sultan dan 233. Hadi disiasat kerana didakwa mempetikai kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas parti itu di Bakri Mua di Johor minggu lalu. Polis telah membuka siasatan ke atas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan fatwa haram dalam satu ceramah di Johor kemarin. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata siasatan sedang dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Katanya polis menerima laporan terhadap kenyataan Muhyiddin itu yang dibuat di Ibu Negara semalam. Razaruddin berkata siasatan terhadap Muhyiddin dijalankan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan iaitu mengeluarkan kenyataan yang menyebabkan ketakutan dan kegentaran awam. Katanya siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Pada Sabtu lalu, Muhyiddin dikatakan telah mengeluarkan kenyataan adalah haram hukumnya bagi pengundi yang mengundi calon PH Suhaizan Kayat pada PRK Parlimen Pulai nanti. Muhyiddin didakwa berkata sedemikian ketika berucap dalam kempen ceramah pilihan raya kecil PRK Pulai di Nusa Bestari, Johor Bahru kemarin.
Muhyiddin berkata ia sebagai menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi di Parlimen Pulai berikutan kerajaan perpaduan tidak membantu rakyat dalam kesusahan. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin digesa tidak perlu berasa gusar dengan proses persempadanan semula atau penambahan kerusi Parlimen baru menjelang PRU yang akan datang. Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran berkata sebarang usaha menyekat proses sedemikian adalah salah dari sisi prinsip demokrasi. Dia berkata demikian ketika mengulas kesaan Muhyiddin meminta pengundi Parlimen Pulai perlu mengalahkan calon kerajaan perpaduan bagi mengelakkan persempadanan semula kawasan pilihan raya. Sebelum ini, PN mendakwa kemenangan PH di kerusi Pulai akan memastikan kedudukan majoriti 2/3 kerajaan perpaduan di Dewan Rakyat. Menurut pemimpin pembangkang itu juga, dengan adanya majoriti mutlak itu, kerajaan akan memecahkan sesuatu kawasan parlimen yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. PN juga mendakwa langkah itu akan membolehkan DAP, iaitu salah satu parti komponen PH, mendapat lebih banyak wakil di parlimen. Bagaimanapun, Kulasegaran berkata pendirian PN untuk tidak mahu menambah kerusi parlimen baru sebagai tidak masuk akal. Untuk rekod mengikut kaedah undang-undang sedia ada, kerajaan boleh meminda sesuatu kawasan pilihan raya dengan hanya mendapat sokongan majoriti mudah di Dewan Rakyat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.